button Alright. live already. Okay, sekejap ya. Saya akan beritahu bila kita live. Alright. Right, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penonton-penonton yang kita kasihi, dengan izin Allah kita live sekali lagi dengan tetamu yang istimewa pada kali ini. Apa khabar Dr. Niza Hari di sana? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah sihat. Dr. Linda. Dr. Linda apa khabar? Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan keadaan-keadaan begini kita masih dapat live Niza. Dr. Niza, kita masih diberi kesihatan yang baik, diberi manfaat masa yang baik untuk kita terus berkongsi kepada mereka-mereka yang mahukan perkongsian kita, Dr. Niza. Boleh? InsyaAllah. So seperti biasa, hari ini ialah hari Jumaat live kita. Dr. Niza, saya tahu dah, you are orang terakhir jemputan saya untuk live tahun ini. Oh, Alhamdulillah. Special ni ya. Anda sangat Alhamdulillah. bertuah. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah anda sangat bertuah insyaAllah sebab kita nak penutup untuk tahun 2020 ini yang sangat hebat. Kita akan bermula tahun depan dan lebih baik insyaAllah. Kita akan mengorak dengan lebih baik dan saya sangat-sangat berbesar hati menerima orang kata kita panggil jemputan dari yang Dr. Niza terima daripada kita, iaitu yang sudi berkongsi pada hari ini 1 jam kami akan manfaat bersama dengan topik yang kita bawakan iaitu senaman penawar penyakit. Itu dia. InsyaAllah. Okay, so Dr. Niza ni saya bagi sementara kita menunggu Dr. Niza, kawan-kawan kita yang akan masuk ya. Ya, baik-baik. Kita raikan mereka yang masuk. Good morning. Assalamualaikum Puan Zalina Muhtar ya. Saya dipahamkan Dr. Niza juga share di Facebook wellness beliau. InsyaAllah kita raikan pada mereka yang dah masuk kepada Facebook ini. Maybe boleh tekan butang share untuk sampai ke lebih ramai. So it reach more people insyaAllah. Ya, so kita beri masa sedikit supaya mereka boleh beri butang share. Sebelum tu saya nak beri introduction sikit lah. Kita tak nak ambil masa yang lama. Introduction ni 1-2 minit sahaja sebelum saya serahkan pentas ini kepada Dr. Nizar. Lebih dikenali nama glamour Niza Hari. Itu dia. Orang yang masih muda, young, energetic ya, yang berada di utara tanah air, lebih spesifik di area Kulim, Kedah. Itu dia. Hari ini kita boleh cakap utara. Dr. Linda dibesarkan dilahirkan di Batua sebenarnya Niza. I was born in Batua. Yes. Dekat-dekat tu. Sungguh, tetapi saya tidak dibesarkan di Batuah lah ya, dan saya dibesarkan di Petaling Jaya, tetapi selalu balik kampung ya. Nenek tu memang berada di masa kecil dululah. So itu dia. Dan Dr. Niza ini adalah doktor yang ada rangkaian successful entrepreneur ya, doktor yang berjaya dan ada 3 rangkaian klinik di utara tanah air insyaAllah. Di area Kulim saja ada 3. Itu dia. Sungguh? Alright. Boleh Dr. Niza, steady je orang yang saya kan, muda, energetic, ada banyak tenaga untuk memberi manfaat dan lebih sharing to all the viewers insyaAllah. Alright, kita ada cukup viewers Niza, kita tak nak membuang masa ya, kita dah bagi introduction sedikit mengenai siapa speaker kita. Sekali lagi mohon tekan butang share those yang menonton dan sekali lagi kita sebelum kita serahkan pentas ini kepada Dr. Niza, sesungguhnya perkongsian pagi ini insyaAllah daripada kami untuk manfaat kita bersama insyaAllah, semoga bermanfaat. Baiklah Dr. Niza dan sahabat-sahabat yang menonton, silakan dengan mukadimah di atas topik yang kita pilih pada penutup FB Live iaitu saya pada tahun ini, iaitu senaman penawar penyakit. Silakan bagi mukadimah Dr. Niza. Over to you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shalli wa sallim amri wa ala uqdatam min lisani yaqulu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi semua yang hadir sekarang, terutamanya
Dr. Linda Mahsin. Dr. Linda ni tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya guru saya juga ni. Amboi. Guru saya ni. Saya ni kan anak murid. Yang pertama. Yang keduanya, saya ni nampak muda sebenarnya. Ada menantu dah. Itulah saya kata. Saya guna perkataan young and energetic. Awet muda doktor ni. Silakan. Okey. Nanti kita boleh bincang tentang isu tu. Okey, insya-Allah. Dr. Linda dan semua yang hadir sekarang ni, yang online, insya-Allah macam Dr. Linda cakap tadi lah, kalau dapat tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, abang-abang, kakak semua berkongsi supaya kita dapat lebih sahabat kita menimba ilmu pada hari ini, insya-Allah. Saya akan buat sedikit perkongsian, lebih pada berkongsi, bukan macam saya bagi lecture ke mengajar lah, kita berkongsi. Topik saya hari ini tentang senaman penawar penyakit. Okey, boleh saya share saya punya slide. Silakan, Dr. Niza. Okay. Silakan. Terima kasih, Dr. Yes. InsyaAllah. Sungguh, betul ada komen. Wah, dah ada menantu ke? Tahniah-tahniah. Sungguh. Itulah dia. Ni doktor yang awet muda lagi ni. Tak lama lagi dapat cucu, kata ada yang komen di ruang komen. Okey. Right, silakan. Ini topik kita pada hari ini. Senaman penawar penyakit. Kenapa saya mencadangkan topik pada hari ini? Kerana ramai yang saya jumpa di luar sana, pesakit saya sendiri ataupun sahabat-sahabat yang saya bertemu kebetulan di kedai makan ke di mana saja, mereka baru saya selesai senaman. Apabila saya tanya dia orang, senaman apa? Dia orang cakap, doktor, senaman lah, biasa-biasa, pelan-pelan, janji keluar peluh. Bila keluar peluh tu bagi saya takut dia hanya dapat keluar peluh. Tapi kalau waktu yang dia gunakan tu, jadikan senaman itu sebagai penawar penyakit, saya rasa itu extra bonus kepada individu tu. Okey, ini antara benda yang kita boleh sama-sama bincang atau berkongsi pada hari ini. Siapa saya? Saya macam Dr. Linda beritahu tadi lah, saya memang medical doctor. Jadi dalam selepas jadi doktor ni pun sentiasa mencari guru-guru, dan Dr. Linda sendiri adalah salah seorang guru saya. Saya masih praktikkan perubatan di salah sebuah klinik saya tu, tapi saya lebih fokus di klinik kita di Kulim High-Tech Park, dan buat masa sekarang saya hanya lihat pesakit melalui temu janji saja. Saya melihat mereka yang ada kencing manis, yang alami masalah tekanan darah tinggi, obesiti, dan mereka yang alami kronik alahan, dan juga mereka yang ingin memulakan senaman ataupun menambah baik dengan dia punya senaman. InsyaAllah itu saja antara 4 golongan yang saya lihat. Saya juga sebagai seorang nutrition and health coach, dan di Malaysia ni senaman sebagai satu perubatan yang satu bidang baru, dan dalam di Malaysia ni kita merupakan salah satu national center di Malaysia, di mana exercise is medicine di bawah American College of Sport Medicine, dan kita dah berjaya bawa masuk exercise is medicine ni di Malaysia, dan kita akan cuba kembangkan ilmu ni kepada ramai orang, terutamanya kepada doktor-doktor lain, kepada fitness trainer, kepada orang yang mengusahakan gym, supaya kita nak jadikan senaman tu bukan sekadar senaman, tetapi senaman yang akan boleh merawat dan membantu dalam merawat penyakit. Itu yang kita nak. Okey, dan juga Tahniah Niza, sebab tak ramai yang doktor yang certified in exercise as a medicine ni, ya. Exercise dia society di Malaysia, betul. Dia agak bukanlah baru, betul Dr. Niza, tapi jarang diketengahkan sesungguhnya, betul? So, ya, betul, insya-Allah. Itu yang kita cuba bawakan apabila tak ramai doktor yang IEM, Exercise is Medicine Certified, ya, Malaysian Certified Doctor ni. So kita jom kita dengarkan, mari kita dengarkan kepada salah satu doktor yang certified in IEM, satu bidang yang baru ni, ya. Bukanlah baru dari segi baru sangat, tapi kita nak tahu apa lagi penambahbaikan yang kita perlu tahu. Silakan Niza. Alright. Ini antara yang kita akan sembang hari ini, Dr. Linda dan semua tuan-tuan dan perempuan di sana.
Kita akan sembang antara topik yang orang selalu tanya, perlukah senaman? Yes. Doktor, perlukah senaman? Dan doktor selalu seorang senaman kan. Kita dengar kat radio-radio, dekat TV, selalu orang cakap senaman untuk sihat. Tapi isunya sekarang ni, perlukah senaman? Dan siapa dan kenapa perlu senaman? Apakah manfaat senaman? Adakah senaman setakat nak sihat? No? Macam mana cara nak mula? Apa kita nak pilih? Apa komponen-komponen senaman yang kita buat? Dan akhir sekali jika ada soalan ataupun antara saya bercakap ni, kalau ada apa soalan, mungkin Dr. Linda boleh maklumkan bagi pihak Dr. Linda ataupun siapa yang bertanya. InsyaAllah kita akan cuba olahkan sedikit sebanyak. Okey? Dan yang pertama, perlukah kita bersenam? Perlukah senaman? Ini soalan cepu mas. Dan apabila pesakit saya tanya, perlukah doktor senaman? Kerana apa? Tekanan darah tinggi saya ni naik tinggi dan doktor lazim dia suruh senaman. Dengar kat radio pun suruh senaman. Saya punya jawapan, Dr. Linda, kepada pesakit saya ataupun pesakit-pesakit sebenarnya yang pertama sekali, tak perlu senaman. Terkejut dia orang. Ya betul, doktor tak perlu senaman. Kita tak perlu senaman sebenarnya. Bagi saya, senaman ni macam satu perkataan yang direka tau. Saya rasa nenek moyang kita dulu, zaman-zaman dulu, hantu orang jebak lekiu, saya rasa mungkin belum wujud perkataan senaman ni. No, saya rasa pada waktu itu. Tapi seolah macam perkataan ni macam dicipta. Kerana apa? Kerana kehidupan kita semakin majunya teknologi dunia ni, kita macam tidak menggunakan tubuh kita sebagaimana sepatutnya tubuh kita digunakan. Sebab apa? Kita duduk atas kursi saja, makanan siap ada depan meja. Kita nak pergi kerja tanpa perlu menggerakkan kaki kiri kanan sampai ke tempat kerja. Itu contohnya. Jadi apabila kita tidak menggunakan tubuh seperti mana kejadian tubuh sebenarnya, maka kita perlu luangkan sedikit waktu untuk menggunakan tubuh tu seperti sepatutnya. Macam sebuah pintu di rumah kita lah. Kalau kita lama tak guna pintu tu, cuba kita buka. Mesti tak boleh lah, mesti bunyi macam-macam kan. Jadi tubuh kita pun akan jam. Jadi sebabkan benda tu, kita cuba buat sesuatu pergerakan yang secara bertujuan. Senaman ni satu, kita menggerakkan tubuh kita, menggerakkan otot-otot kita dengan tujuan. Dia bukan macam kita bergerak, bangun, jalan kaki saja. Dia tak macam tu. Kalau kita hanya bangun, jalan kaki, buat kerja rumah, itu tak dikira senaman. Tapi kalau kita menggerakkan otot-otot, menggerakkan tubuh kita dengan tujuan, maknanya tujuan tu cara kita menggerakkan dia, cara kita menggunakan, itu dia akan dikategorikan sebagai senaman. Bila kita faham konsep tu, dia akan jadi mudah. Mudah macam mana? Mudah kita boleh buat di mana-mana saja kita berada. Di rumah kita, di office, di dalam kereta, sambil isi minyak kereta kita boleh buat, sambil pakai tudung, sambil kita bersiap make up dengan lipstiknya, dengan foundationnya, dengan eyeshadownya, maskaranya, kita boleh buat senaman. Dan kita boleh buat dengan apa yang kita ada. Tak sebenarnya kita ada alat khusus untuk senaman. Apa yang ada di sekeliling kita. Tubuh badan kita sendiri pun kita guna untuk senaman. Kalau kita tambah dengan botol air, lagi bagus. Kita tambah dengan spring buayan anak, lagi bagus. Ya Allah. Benar mudahnya kita untuk senaman. Kita boleh gunakan getah-getah air, getah untuk stretching, lagi bagus kita bertahan. Kalau tak ada, tak semestinya. Cara bagaimana kita nak buat pun tak kisah untuk senaman ni. Cukup mudah. Siapa perlu senaman? Semua orang perlu senaman. Sebenarnya. Hingga ke akhir hayat. InsyaAllah saya pernah bincang dengan staf saya. Jika ada kaum muslimah di mana-mana kairan masjid tu, saya cuba nak memperkenalkan macam mana dengan sebiji bola, dia orang boleh menjadikan dia satu senaman yang begitu efektif untuk dia orang. Jangan terkejut Dr. Linda, nanti nampak dalam dewan masjid apa makcik umur 70 semua main bola. Betul. Sebenarnya ini antara yang mana football medicine tu boleh manfaatkan kepada terutamanya kaum-kaum yang berusia 60-an dan 70-an, terutamanya makcik-makcik yang pergi kat masjid, kita katakan ada kuliah setiap Sabtu pagi, mungkin kita boleh tambahkan sedikit untuk dia orang jadikan sesi 10 minit terakhir sebagai sesi senaman dengan sebiji bola. Itu yang kita boleh buat. Ya, betul Dr. Niza. Apa yang saya dapat tadi, gunakan apa yang ada di tangan. Betul? Yes. Apa yang ada, di mana saja. Shoot. Okey, silakan. Ya. Kenapa kita perlu senaman? Amat penting perlu senaman, Dr. Linda. Amat penting tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerana apa? Senaman ni manfaatnya terlalu banyak. Membandingkan dengan bahagian-bahagian yang orang takut nak senaman ni.
terlalu banyak manfaat dia. Kita bayangkan antara manfaat dia, dia mengurangkan kadar kematian awal sebanyak 40%. Kematian awal ni maknanya kematian mengejut. Contohnya kita rakyat Malaysia kan, purata hidup kita 75 tahun ke 80 tahun. Kita mati awal. Beberapa tahun sebelum sepatutnya hayat tu, bagi saya satu kerugian. Padahal jika kita tambah senaman yang mudah, ringkas, yang pantas, kita boleh memanfaatkan, mengurangkan risiko kematian mengejut kepada diri seseorang individu tu. Bagi saya, Dr. Linda, Ya. Seseorang tu mudah tak untuk tambah hayat ibadat dia sekurang-kurangnya 80 tahun. Kalau boleh tambah jadi 400 tahun lagi bagus. Macam Dr. Linda nak tambahkan kita punya ibadat supaya jadi 400 tahun. Cuba tuan-tuan nak fikirkan. Macam nak jadikan kita berpeluang beribadat sekurang-kurangnya 400 tahun. Macam hanya mana dengan tu? senaman. Macam mana nak buat? Contohnya macam ni. Bila kita dapat kurangkan risiko kematian awal, kita dapat memanjangkan hayat seorang tu satu tahun. Ataupun kita dapat panjangkan hayat dia selama 5 tahun. Kalau 10 tahun lagi bagus. Apa yang seseorang tu akan dapat jika hayat dia tambahkan setahun? Dia akan berpeluang bertemu dengan Ramadan. Bila dia bertemu dengan Ramadan, apa dalam Ramadan? Kita ada Lailatul Qadar. Dan mana pada malam Lailatul Qadar tu pahalanya seumpama 1000 bulan. Bersama dengan 80 tahun. Bayangkan kalau kita boleh buatkan hayat dia bertambah, macam kita berdoa kan, ya Allah Tuhan kami, murahkan rezeki kami dan panjangkan umur kami. Dan Allah panjangkan umur lagi 5 tahun. Disebabkan senaman yang mudah. Dia berpeluang berjumpa 5 kali Lailatul Qadar bersamaan dengan 5 kali 80 tahun, 400 tahun ibadat bertambah. InsyaAllah. Ini simple matematik. Ya. Itu formulanya. Sungguh. Formula yang kita patut cuba sedarkan ramai masyarakat. Kita bukan bermaksud suruh hidup sampai 400 tahun. Tidak bermaksud begitu. Yes. Kita boleh faham apa yang Dr. Niza cuba sampaikan, iaitu bagaimana formula kita untuk mendapat pahala tu macam seolah kita hidup. Sungguh. So ada formula di situ. Saya cantik formula Dr. Niza. Masya Allah. Okey. Dan banyak lagi manfaat senaman kan. Apa ni, membantu tekanan darah tinggi, mengurangkan risiko angin ahmar, lepas tu penyakit lupa, Alzheimer disease, dan yang antara bagusnya ia sama berkesan kalau orang yang murung, depres, senaman boleh bantu keberkesanan dalam kemurungan itu sama seperti ubatan dan terapi diri. Behavioral therapy. Jadi ini antara efek senaman. Jadi technically kita boleh kata exercise is indeed medicine. Memang senaman sememangnya perubatan. Kalau seseorang tu nak rawat kenciman, dia perlukan 2 pagi ubat 2 biji pagi, 2 pagi malam. Dengan exercise mungkin rezeki dia hanya perlu 1 biji pagi, 1 biji malam. Automatik kesan sampingan ubat dah kurang. Dan ada rezeki lagi, dan kemungkinan besar dia boleh berhentikan ubat. Dan ada pesakit saya yang alhamdulillah yang menggunakan 3 biji ubat kencing manis pagi, 3 biji ubat kencing manis malam, dan sekarang ni dia hanya menggunakan 1 biji pagi dan 1 biji malam. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu maksud kita. Itu maksudnya exercise is indeed medicine. Ya. Hashtag pagi ini, hashtag hari ini, Jumaat yang barakah ini, senaman sememangnya perubatan. Itu maksud kita kata. Kita boleh mengurangkan risiko-risiko penyakit, dalam masa yang sama mengurangkan risiko terdedah kepada kesan-kesan sampingan ubat apabila Dr. Liza sendiri melihat pesakit-pesakitnya berkurang jumlah ubat-ubatan yang digunakan. Betul Dr. Niza? Ya, betul. Alhamdulillah. Ya, saya rasa saya perlu war-warkanlah hashtag pagi inilah, senaman sememangnya perubatan. Exercise is indeed medicine. Kita kena bawa benda ni lagi-lagi. Kita ni kena cakap banyak kali kepada otak kita sebenarnya supaya dia lekat dan melekat. Ya. So, saya suka slide ini. InsyaAllah Dr. Niza, sebelum pergi jauh, saya mahu war-warkan sebenarnya Dr. Niza berbesar hati untuk memberi e-book berdasarkan topik kita pagi ini. InsyaAllah Dr. Niza akan siapkan dan dah siap dah, cuma nak convert to PDF. Siapa yang ingin, sila komen di hujung nanti ya. Komen, please komen nak e-book, saya nak e-book, saya nak e-book begitu ya. Boleh?
Yes, ada orang dah buat hashtag dah ni. Senaman memang perubatan. Thank you Puan Marzida, coach CM saya ni. Kata mereka ada orang yang komen, orang murung bersenam salah satu terapi diri. Betul. Apa yang Dr. Niza bawakan tadi, betul. Dia juga membawa ada sebab kita katakan begitu. Kerana bila senaman ni dia mengeluarkan hormon-hormon. Betul Dr. Niza? Betul. Dr. Niza akan teranglah dengan bahasa-bahasa saintifik beliau. Tapi yang pada saya faham, dia memang akan mengeluarkan hormon-hormon happy hormon ni. Ya? Betul. Ada endorfin, ada serotonin. Endorfin ni, happy hormon ni, dia ni macam painkiller, macam natural painkiller je. Serius. Sebelum selain jadi happy-happy, dia macam natural je painkiller. Itu yang saya bagi tambahan sedikit lah. Dr. Niza ada butiran-butirannya. Jadi saya tambah sikit, iaitu kenapa exercise tadi membantu dalam murung ataupun sakit mental, kerana ada yang komen begitu tadi, iaitu orang murung bersenam salah satu terapi diri. Thank you Coach CM. Thank you juga, kita raikan mereka yang masuk. Okey, silakan Dr. Niza seterusnya. Over to you. Ya, terima kasih Dr. Linda. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kadang-kadang kita terfikirkan bersenam dah, tapi sama saja kan, tak ada apa perubahan pun. Ada yang kata buang masa, ada yang kata letih saja, ada yang rasa penat saja, ada yang pernah belanja puluhan ringgit, ratusan ringgit, ribuan ringgit pun ada. Yang ribuan ringgit tu utamanya suka berbasikal lah, basikal ribu-ribu. Sebab ada kenalan saya beli basikal boleh tahan harga dia. Tapi ramai yang cakap tak nampak kesan. Kenapa jadi macam tu? Nanti kita akan pergi ke topik itu, kerana itu dia akan menyebabkan apa yang kita panggil komponen-komponen dalam senaman, komponen-komponen yang perlu, yang badan kita perlu, komponen pergerakan badan yang perlu, yang mana itu akan buatkan senaman kita akan lebih efektif dan berkesan. Tapi kita nak mula senaman. Kalau yang mana memang dah jadi tabiat dia bersenam, alhamdulillah, syukur, tahniah saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Sesiapa saja yang memang dah menjadi tabiat senaman, alhamdulillah. Apa kita boleh buat? Kita tambah baikkan senaman kita tu, kita tambah baikkan tabiat kita tu, kita manfaatkan masa yang kita luangkan untuk kita bersenam tu supaya dia menjadi satu penawar penyakit ataupun menjadi satu yang mengurangkan risiko kita untuk kena penyakit kalau kita belum ada penyakit. Itu pentinglah. Kita yang penting risiko tu kena turunkan juga. Dan bagi yang dah lama tak bersenam, yang kita panggil dia tak aktif, yang dia punya kehidupan seharian dia hanya bangun tidur, pergi kerja, balik rumah, bangun tidur, buat kerja rumah, jaga anak-anak, pergi pasar, pergi market. Sama, monotonous je dah. Tak ada excitement. Dan sekarang bila lepas dia tengok kita bersembang ni, Dr. Linda, dia mungkin dah tegar hati untuk mula senaman kan. Tetapi dia mungkin terfikir, saya nak senaman ni boleh tak saya senaman? Saya nak senaman tapi saya dah ada kencing manis. Saya nak senaman, saya dah ada darah tinggi. Saya nak senaman, saya macam mana ni? Dan kita tahu senaman memang banyak manfaat dia. Walaupun senaman dia juga ada risiko-risiko dia. Antara risiko senaman ni, dia daripada risiko yang ringan seperti sakit-sakit urat, sakit-sakit badan, lengur-lengur, tergeliat, terseluruh, tercedera, sampai ke risiko yang serius yang kita tak mahu. Yang serius ialah Niza, sorry, Cuk. Mereka ni faham ke tergeliat ni? Faham lah nak. Dr. Niza memang orang utara, kami guna itulah words lagu ni. Tergeliat tu terkehel lah ya. Kira dia terkeluar juga bahasa utara tu kan terkeluar juga. Nak buat macam mana? Okey. Alright. Okey. Dan sampai ke risiko yang serius yang kita tak mahu. Risiko yang serius ni yang kita kadang-kadang kita dengar kan kawan-kawan kita, tadi okey saya ke office, semalam pergi main badminton, lepas tu jatuh waktu main badminton meninggal. Ataupun keluar pergi main futsal, lepas tu tiba-tiba main futsal meninggal. Ataupun habis main badminton, balik rumah 2-3 jam, lepas tu waktu tidur meninggal. Yang kita tak nak ialah kita panggil serangan jantung. Ini risiko yang serius kita tak nak. Dia boleh serangan jantung ni waktu senaman dia boleh berlaku sewaktu tengah senaman ataupun 24 jam selepas senaman. Dia boleh berlaku. Jadi ini yang tak nak. Jadi bagi orang yang nak mulakan senaman dan dia rasa dia dah lama tak aktif, kita panggil dia punya gaya hidupnya sedentary, kita panggil. Yang paling mudah macam yang
American College of Sport Medicine buat pula, dia buat pula PARQ. Apa ni PARQ? Ini PARQ singkatan kepada Physical Activity Readiness Questionnaire. Alright. Dr. Liza, mohon komen, maaf, PARQ. Mohon semua clear ke tak? Ada interruption sikit underline tadi, okay? Reverse sikit, Dr. Liza, apakah? Okay. Alright, bagi yang nak mulakan senaman yang dah lama tak mulakan, dia mungkin tertanya, selamat ke doktor, saya nak senaman ni. Saya memang tak ada sakit apa. Saya tak ada, takatlah saya sihat, tak ada sakit apa-apa. Jadi tapi cuma saya dah lama tak aktif. Sekarang saya nak aktif, saya nak senaman sebab senaman banyak manfaat ni. Senaman boleh memanjangkan usia, boleh buat turun risiko penyakit macam-macam. Jadi saya nak senaman. Kemudian cuma dia tak pasti, no? Ataupun dia dah ada penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, ataupun dia ada macam-macam penyakit dan dia mula tertanya nak senaman. Jadi cara senaman untuk nak senaman adalah kita kena buat apa yang kita panggil PARQ yang dikeluarkan oleh American College of Sport Medicine ni. Apa PARQ ni? Dia setiap tahun dia berubah. Ini untuk yang terbaru tahun 2020. Kita panggil Physical Activity Readiness Questionnaire. Soal jawab kesediaan untuk melakukan aktiviti fizikal, no? Ini yang kita panggil untuk yang doktor yang macam berlatar belakangkan macam saya, apa kita panggil ialah risk stratification. Penilaian risiko seseorang individu itu apabila kita nak menyuruh dia memulakan senaman. Contohnya, pesakit darah tinggi yang datang jumpa saya dengan bacaan tekanan darah yang tinggi. Yang dinasihatkan oleh doktor dia untuk bersenaman. Tetapi bila dia jumpa saya, bacaan tekanan darah tinggi itu sebenarnya senaman bagi dia adalah contraindication. No. Kalau dia buat dengan tekanan darah yang sebegitu, dia lebih berisiko untuk kena serangan jantung. Begitu juga dengan kencing manis. Bila ada kencing manis yang bacaan gula pada tahap yang tertentu, yang tidak terutama yang tidak terkawal, apabila dia melakukan senaman, dia punya risiko yang tertentu. Sama ada dia akan mengalami berterak, dia punya kandungan glukosa darah dia akan jadi haywire, haru biru, ataupun dia mungkin akan berisiko hypoglycemia, kurang glukosa, terutamanya 24 jam selepas dia bersenam. Dan kita takut benda ni berlaku sewaktu dia tidur. Ini antara benda yang kita perlu pertimbangkan. Kalau orang jadi hypoglycemia waktu tidur, ni satu benda yang agak berbahaya. Alright, so jadi kalau tuan-tuan dan perempuan yang dah lama tak bersenam ingin bersenam, ini antara benda yang boleh tengok. Mungkin nanti kalau dapat e-book, saya akan olahkan sikit tentang PARQ ni, yang mana kita kena maklumkan kepada doktor kita pernah ada sejarah sakit jantung tak? Ataupun apa masalah jantung. Kita pernah rasa sakit dada waktu duduk dalam rehat, ataupun waktu buat aktiviti misalkan. Kita pernah ada rasa kita pernah rasa ada pening ke, kita pernah hilang pernah pengsan ke, ataupun kita ada makan ubat-ubat apakah untuk kita punya penyakit-penyakit kronik kalau kita ada, seperti darah tinggi, kencing manis, lipid, serum lipid, asma. Dan jika kita makan, kita kena maklumkan kepada doktor kita, kerana kita akan masuk kategori yang tertentu untuk kita nak tentukan apakah jenis senaman yang sesuai untuk dia, no? Kita akan tentukan komponen-komponen senaman yang sesuai untuk dia. Kerana apa? Terutamanya ubat tekanan darah tinggi, Dr. Linda. Okay? Yang mana yang kita panggil kategori dalam doktor perubatan ni, kita panggil kategori beta blocker. No? Ada antara ubat-ubat darah tinggi ni, apa dia buat? Dia menghalang denyutan nadi untuk naik selari dengan senaman. Jadi ini antara yang doktor kena perhatikan. No? Terutamanya kalau kita memantau nadi sebagai satu penanda sewaktu senaman. Dan orang tu makan ubat-ubat tertentu, dia akan melindungi kesan yang sepatutnya, yang mana dia dah sampai tahap yang agak bahaya untuk diri dia, yang kita kena stop, so dia rest. Tapi dia akan berterusan. No? Jadi ini antara benda kita kena lihat. Dan untuk tuan-tuan dan perempuan sekalian, jangan takut, jangan suati. Senaman is good, you must enjoy senaman, enjoy life. Okay? Yes. Alright. Dan sekarang kita pergi kepada
apa nak pilih bila kita buat keputusan nak senaman? No? Okey, Alright. boleh. Apa Cop nak pilih? Dr. Niza. Saya perlu stop di sini ya sebab adalah soalan-soalan nanti tapi kita boleh jawab atau kita boleh jawab sekejap lagi sebab kita kena dengar dulu apa yang nak cerita sampai ujung kan. Tapi ada yang tanya dah umur 5 siri ni nak senaman macam mana? Dah 5 siri ni saya throw je this question dah senaman 4-5 siri ni memang tak senam lah, naik tangga ke office je. Macam mana nak senam Dr. Niza? Okay? Ada soalannya. Tapi mungkin saya kata beri laluan Dr. Niza, mungkin terangkan dulu. Okay? Alright. Untuk yang tiada soalan tadi macam 5 siri, macam nak bersenam, naik tangga pun boleh kan. Saya pun memang dah masuk 5 siri Dr. Linda dan sebab saya amalkan senaman ni. Dah ada menantu macam tu Dr. Linda kan? Bukan. Alright. Okey, lepas saya mula amalkan senaman ni, apa yang berlaku antara yang saya boleh buat sekarang ni, saya boleh sprint 100 ke 200 meter. Okey. No. Alright, dan baju saya ni daripada SL masa saya mula-mula tu dah jadi saya punya guru, sekarang saya pakai SSM. M dah. Dia fit. Sungguh. Fit brother. So yang perempuan jadi, ni apa? Itu dia. Pada yang rasa dia dah 5 siri tu jangan putus asa, insya-Allah boleh. Cumanya kita kena faham apa yang saya akan cakap sebentar lagi. Mungkin akan jawab beberapa soalan dia. Lepas tu kalau masih ada kemuskilan kita boleh olahkan sedikit lagi. Boleh. Bila nak senaman, 2 siri ke, 3 siri ke, 5 siri ke, apa kita nak pilih? Yang penting kita kena tahu, tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Linda, setiap individu adalah unik. Betul. Setiap adalah unik. Kita adalah unik. Walaupun 2 orang kembar seiras, yang mana bukan saja wajah dan tubuh dia sama, bukan saja genetik DNA dia sama, tetapi dari segi kehidupan dia orang adalah unik. Dia orang berbeza. No? Apatah kita yang tidak berkait dengan dari segi keturunan ataupun genetik, kita ada unik. No? Kebanyakan yang kita dengar di media massa, di radio, di mana-mana saja, apa yang dinasihatkan, apa kata senaman untuk kesihatan. Itu kita panggil sebagai universal approach atau nasihat yang menyeluruh, no? Dan nasihat yang tidak menyentuh tentang keunikan kita sebagai individu. Apa yang saya buat Dr. Indah, apa yang Dr. Indah juga praktikkan, saya yakin, no? Kerana guru saya mesti lagi baik daripada saya lah. Ialah apa yang kita buat is personalized approach. Kita buat pendekatan individu. Kita akan lihat individu tu, kita akan lihat keunikan individu tu, kita akan lihat ada punya dari segi umur dia, dari segi gaya hidup dia, dari segi tabiat dia, dari segi risiko penyakit dia, penyakit apa yang dia dah ada. Daripada situ kita akan merangka satu plan pendekatan yang mana khusus special untuk dia. Baru dia akan jadi the best. Kita akan keluarkan terbaik untuk dia. Okey. Jadi kita akan tengoklah tahap kesihatan dia, tabiat senaman dia, adakah dia dah memang menjadi tabiat buat senaman. Kita akan olahkan senaman tu. Banyak pesakit saya buat senaman. Saya gembira. Dia orang ada yang meluangkan 1 jam, 2 jam, ada yang berbasikal sama 7 km, 1 jam senaman, tetapi waktu yang diluangkan senaman tu tidak mempunyai komponen-komponen yang mana boleh menjadikan senaman tu untuk menjadi penawar penyakit. Apa yang saya buat, saya menggunakan 1 jam yang dia memang dia luangkan tu, kita menambahkan komponen senaman untuk jadikan dia untuk boleh menawar penyakit. Jadi sekarang ni kita tengok apa komponen-komponen yang ada dalam senaman yang kita boleh jadikan dia satu senaman yang boleh menjadi penawar penyakit. Okey, ini topik, ini slide penting. Mohon buka telinga. Mohon bersedia. Jom. Ini yang saya tengok. Ini yang membezakan sama ada orang tu akan dapat gunakan pergerakan fizikal dia, aktiviti fizikal dia ataupun senaman, ataupun aktiviti harian dia, bangkit tidur, pergi kerja, bangun tidur, lipat baju, masak, jaga anak. Kalau tidak ada komponen yang kita panggil FITT ni, fit ni, dia tak akan bagi banyak manfaat, no? Tapi kalau kita pandai olah aktiviti harian kita, waktu kita make up, waktu kita sedang pakai tudung, waktu kita basuh pinggan, waktu kita isi minyak kereta, waktu kita hantar anak ke sekolah, kalau kita dapat gunakan harian kita tu dengan ada elemen FITT ni, fit ni, insya-Allah dia akan jadi senaman yang satu pergerakan aktiviti fizikal yang manfaat untuk kita. No? Jadi apa dia FITT? Yang pertama dia frekuensi, kekerapan dia. No? Kekerapan dia maksudnya berapa kerap nak buat senaman ni, berapa kerap nak berjalan ataupun nak basuh pinggan, nak basuh
tanam pokok ataupun nak bercangkui, nak berbasikal, yang mana boleh buatkan kita jadi senamankan aktiviti tu. Dia tak banyak. Dia bergantung. Dia sebenarnya setiap benda sikit-sikit pun dia ambil kira. Untuk orang yang nak memulakan senaman kan, Dr. Linda, yang memang belum buat senaman, dia nak memula. Ingatlah, setiap minit yang kita tambah dalam hidup kita, dalam hidupan harian kita, yang mana dia menjadi senaman, walaupun 1 minit, walaupun 2 minit, walaupun 5 minit, 10 minit, 20 minit, itu akan menambah nilai, akan menambah baik kesihatan kita. Kita ingat benda tu. Jadi jangan kita ingat, mesti beli baju, mesti pergi gym. Tak perlu. Dalam rumah kalau kita dapat, jadikan ada 2 minit saja satu hari untuk jadikan dia pergerakan yang senaman. Betul. InsyaAllah akan ada tambah baik dalam kesihatan kita. Mudah 2 minit satu hari. No? Itu rules number 1. Ya. Itu pillars yang pertama. Ya. Tengok jadi, kekerapan ataupun frekuensinya. Ya. Betul tak? Ya, ya betul. Alright. Jadi kalau yang seeloknya untuk kita ni, kalau kita boleh dalam 1 minggu tu, kita cuba jadikan 3 ke 5 hari saja kita perlu. Kalau kita serius, kita lebih kepada nak jadikan senaman tu sebagai penyakit, kita hanya perlu antara 3 ke 5 hari dalam seminggu. Itu saja. Untuk kita gunakan waktu tu, jadikan dia senaman. Okay? Alright. Tetapi yang membezakan waktu yang kita 3 hari ataupun 5 hari dalam seminggu kita guna tu, sama ada 3 hari ke 4 hari ke 5 hari, yang membezakan dia dengan berpeluh saja dengan jadikan senaman yang boleh menjadi penawar penyakit ialah tahap lasak kita. Kita panggil intensity. Intensity. Ini yang membezakan. Okey. Apa maksudnya? Okey. Seorang rumah tiap-tiap hari basuh baju. Tiap-tiap hari sediakan, tiap-tiap hari pergi pasar jalan kaki. Tetapi dia hanya berjalan, dia tidak mencapai tahap lasak yang diperlukan untuk jadikan jalan kaki dia ke pasar tadi tu sebagai satu senaman. Jadi tahap lasak ni macam mana? Contohnya macam ni. Tahap lasak ni yang paling biasa kita ada bentuk subjektif untuk menilai dia ataupun bentuk objektif. Okey. Yang subjektif ni macam mana? Saya dengan Dr. Linda, kita orang boleh jalan di seluruh pasar raya beberapa tingkat sambil berlenggang. Sambil berlenggang jalan. Kalau kita berjalan berlenggang, kita boleh bercakap dan kita boleh bernyanyi. Betul? Jadi kalau kita boleh bercakap, boleh bernyanyi, itu tahap lasak dia kita panggil very low intensity. Yeah. Yes. Ini low intensity yang kita panggil talk test tu. Tapi kalau kita start berjalan sampai kita hanya boleh bercakap, tapi kita tidak boleh bernyanyi. Okay. Moderate intensity. Intensity yang moderate. Ini yang kita nak. Kita nak capai sekurang-kurangnya moderate intensity. Jadi kalau kata tabiat tuan-tuan dan perempuan kalau pergi kerja, parking kereta jauh kan. Selalunya orang nasihatkan parking kereta jauh, jalan kaki ke office. Tapi kalau parking kereta jauh, berjalan ke office, tapi jalan dalam keadaan yang berlenggang, boleh cakap, boleh nyanyi, lenggang kangkung, boleh nyanyi, dia tak akan mendapat intensity yang betul. Dia hanya low intensity dan dia tak akan bagi banyak manfaat. Yes. Sebab tu saya pesan kepada terutamanya gadis-gadis, terutamanya cik puan, kakak-kakak. Tabiat kita di Malaysia ni, dia orang pakai kasut tumit tinggi, kasut cantik apabila keluar dari kereta jalan ke office. Betul? Kemudian masuk office dia tukar pakai slipper atau pakai kasut biasa. Terbalik. Terbalik. Bayangkan, kalau pakai kasut yang cantik dalam office, kasut yang biasa tu pakai daripada keluar kereta ke office dan jalan dalam kelajuan yang hanya boleh bercakap, tak boleh menyanyi. Betul. Cop. Tolong faham berjalan dalam keadaan yang masih boleh bercakap, tapi tak boleh menyanyi. Maksudnya kita dah lajulah heart rate kita tu. Dah bergerak berlajulah, betul tak? Jadi betul. Taklah boleh menyanyi tapi masih boleh bercakap. Itu maksudnya. Jadi itu indikatornya. Itu yang Dr. Niza kata tu adalah subjektif dan objektif je, tapi yang indikator yang mudah nak cakap, tu dia. Boleh berlari, boleh berjalan tapi jangan tak boleh menyanyi. And then tipsnya jangan pakai kasut tumit tinggi keluar kereta. Pakai kasut yang mudah berjalan. Mungkin sport shoes ke kasut yang boleh jalan laju. Betul? Saya setuju.
Saya sangat setuju. Bila kita parking kereta, pakailah kasut yang mudah yang kita boleh berjalan dengan selesa dan dengan laju. Sungguh, Dr. Niza. Dan Okey. apabila mahu sampai di office, nak tukar kasut yang lebih ialah presentable sebab kita ni kan kerja di office katalah nah. So pakailah kasut yang lebih yang untuk office wear tadi. Itu maksud Dr. Niza. Yes, saya suka tips ini. Mohon komen. Anda suka tak tips yang Dr. Niza beri tadi? Very good, Dr. Niza. Okay, continue. Over to you. Sebab tu bila kita dengar kadang ustaz bagi ceramah kan, dia gaya berjalan Rasulullah SAW, Rasulullah dia berjalan seorang dia macam menurun bukit cara dia berjalan. Jadi bila kita tengok dia seorang berjalan macam orang menurun bukit, jadi maknanya dia berjalan keadaan laju. Dia berjalan keadaan moderate intensity kita panggil. Jadi itu yang bayangan yang saya dapat, no. Dan kalau kita nak cakap satu perkataan pun satu ayat pun susah nak habis kan, macam terputus-putus perkataan tu. Kalau laju macam tu, itu dah termasuk kita panggil high intensity, no. Dan ini adalah level yang kita tak galakkan pada orang yang tidak biasa dengan senaman. No, ini dah benda yang doktor yang akan syorkan, no. Yang kedua ialah lagi satu cara kita nak menilai tahap fitness kita, tahap kesediaan tubuh kita untuk senaman. Ada orang naik tangga 1 tingkat tidak ada masalah. Ada orang naik tangga 2 tingkat masih belum masalah. Tapi ada orang naik tangga 1 tingkat dah ada masalah. 2 tingkat tak boleh. Ini kita panggil rate of perceived exertion. Maknanya dia ni bagi nilai, oh saya naik 1 tingkat pun dah mengah ni. Naik 2 tingkat, ada orang saya naik 2 tingkat masih okey, 3 tingkat pun saya mengah. Jadi maknanya setiap individu tu dia tidak ada kesamaan dalam tahap fitness dia. No, jadi ini yang bahayanya apabila seseorang yang dia tidak tahu perkara-perkara macam ni, dia punya tahap fitness dia, apabila dia mengikut kawan, bila kawan ajak, kau kalau orang kena kata, hang ni lama dah tak pergi senaman ni, jom balik kerja ikut kami, pergi gym ke, zumba ke. Tapi kawan dia dah biasa buat benda tu. Jadi kawan dia punya tahap fitness dah berbeza. Bagi dia lain. Jadi kalau dia terus ikut serta, dia berisiko untuk sudden heart attack kita panggil. Dia berisiko untuk jantung dia kena serangan jantung. Ini yang kita tak mahu. Dan beberapa bulan lepas saya dapat berita daripada seorang kawan saya, ada orang yang tidak pernah bersenam, dia ikut kawan dia pergi buat zumba. Sekarang ni dah 2 bulan masih di ICU sebab dia ada pendarahan dalam otak. Sebab dia buat exercise yang melebihi dia punya tahap fitness dia. Ini antara benda kita nak elakkan, no? Betul. Kita be smart. Kita get exercise yang saya beritahu yang PARQ tadi tu. PRQ tu satu benda yang penting untuk kita buat supaya kita tahu dan kita boleh nilai, no? Supaya dapat doktor yang boleh bantu kita benda ni. Dan kalau yang lebih objektifnya kita nak tahu tahap lasak seseorang individu tu, kalau macam pesakit saya akan lebih berbagi dia orang dalam bentuk kita panggil heart rate maximum heart rate, no. Contohnya kalau heart rate maximum ni dia bergantung dengan umur individu tu. Kalau orang individu tu katakan umur dia katakan umur dia 50 tahun. Jadi daripada 50 tahun tu dia ada formula yang kita akan gunakan untuk mengira berapa heart rate denyutan jantung seminit dia yang kita akan benarkan, dan jumlah denyutan jantung ni dia akan menentukan sama ada kita nak bagi tahap lasak dia sama ada yang low, yang rendah, yang pertengahan, moderate ataupun yang high vigorous intensity, no. Jadi itu kita akan pesan, kalau macam pesakit saya akan pesan dia boleh buat senaman ni tapi pastikan nadi dia tidak lebih, nadi dia hanya berada antara 115 ke 130 denyut seminit saja. Itu untuk dia pada ketika itu untuk rawatan dia. Sebab kita tentukan tahap kelasakan dia, jadi itu lebih objektif dan saya akan ajar dia cara untuk nak kira nadi lah. No? Alright. Yang keduanya ialah durasi masa. Okey. Maksudnya bila kita nak buat 3 ke 5 hari seminggu dan kita nak berjalan laju ni. Jalan hanya setakat boleh bercakap, tak boleh menyanyi ni. Berapa lama nak berjalan Dr. Niza? Takkan nak berjalan satu hari berpagi berpetang. Jenuh macam ni. Saya macam jalan satu hari berpetang ni, tak pergi pukul 11 ada appointment Dr. Linda. Ni mana boleh jalan satu hari? Contoh. Dia tak macam tu. Dia tak macam tu. Okey. Macam saya cakap tadi, setiap minit dikira. Kalau kita nak mula 2 minit, 2 minit lah untuk kita. Kalau kita rasa 5 minit kita dah mampu buat, kita mampu buat 2 minit. Kalau 10 minit untuk kita, 10 minit. Jadi,
durasi ni kalau yang betulnya dia sekitar 20 ke 30 minit setiap sesi. InsyaAllah. Setiap sesi, 20 ke 30 minit setiap sesi. Tapi yang bestnya Dr. Linda, durasi ni bukan 20 minit terus-menerus, 30 minit terus-menerus. Tadi kita parking kereta jauh. Kita parking kereta jauh. Kita berjalan ke office 10 minit. Betul. Okey, lepas tu makan tengah hari, kita berjalan lagi. 5 minit pergi, 5 minit balik. 10 minit. Nanti balik daripada office nak pergi kereta, 10 minit jalan laju, itu dah dikira 10 campur 10 campur 10, 30 minit. Itu dikira sebagai durasi yang cukup untuk hari itu. Untuk dia punya tahap lasak yang low ataupun yang moderate. Tapi kalau orang tu kita katakan you boleh buat moderate punya lasak 30 minit, tapi dia buat dan dia punya kesihatan boleh buat tahap lasak yang tinggi, high intensity. Dia hanya perlu 15 minit. Yes, shorter. Itu beza dia. Itu bestnya. Jadi kalau nak jalan pergi market ke mana ke pasar ke, guna benda ni. Gunakan dia 10, 10, 10, 5, 5, 5, dia akan mengambil kira. Okey? Dan yang akhir sekali adalah jenis. Jenis apa nak buat ni? Contohnya kalau orang yang dia jogging, dia hanya jogging. Jogging tu dia hanya sekata je lari. Ataupun berjalan. Dia berjalan sekata saja. Jadi kalau dia berjalan waktu dia senaman tu, keliling taman rekreasi, selama setengah jam, jadi dia hanya berada pada tahap lasak low saja ataupun moderate. Sebab dia berjalan saja ataupun dia jogging. Kalau dia jogging dia dapat satu tahap lasak saja. Jadi jantung dia hanya berdenyut macam tu saja. Jadi dia tidak melatih jantung dia untuk stres. Dia tidak melatih jantung dia untuk endurance, no? Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena tambah sekurang-kurangnya 2 lagi komponen dalam aktiviti harian kita. Dalam senaman kita. Kenapa kita nak tambah lagi 2? Tadi kita buat tadi yang berjalan ataupun berbasikal ataupun berenang ataupun jogging tadi itu dikira low to moderate intensity. Yang kedua kita kita kena tambah resistance training. Resistance training ni apa pula? Resistance training adalah kita melawan berat. Berat apa kita lawan? Yang paling mudah kita lawan berat badan kita sendiri ya. Macam mana? Siapa tak pernah kena denda dalam kelas tok tampi? Orang KL tahu tak tok tampi tu apa? Orang Kedah tahu tok tampi. Dia bagus ayat Dr. Niza. Ketuk ketampi. Rasanya tahu ya. Rasanya ramai yang mendengar ni ketuk ketampi adalah apa? Kita boleh bagi depa komen lah. InsyaAllah faham ketuk ketampi tu. Ketuk ketampi adalah satu benda yang saya selalu kenal masa di sekolah. Sebab saya antara orang yang tak tuk ketampi, berdiri atas kursi, betul dia atas meja. Itu saya lah antaranya. Ya, okey. Okey. Jadi bila kita tuk ketampi, sekarang ni bahasa sainsnya apa? Yang sedap sikit dengar. Dia panggil air squat. Dia panggil air squat lah. Cumanya perbuatan tu mungkin tuan-tuan dan perempuan boleh tengok dalam YouTube lah. Yang penting bila kita turun untuk air squat tu, hujung lutut kita tidak melepasi hujung jari kaki kita. Kalau melepasi itu cara yang tak betul buat air squat. Jadi air squat kita buat, kita menggunakan berat badan kita. Bila kita buatlah air squat naik turun 5 kali ke 10 kali ke, ikut tahap fitness kita dan jangan kita nak mengejar sesiapa pun. Jangan nak mengejar kawan kita yang boleh buat sampai 20 kali 30 kali. Kita buat kita. Dan apabila kita makin selesa, kita tambah beban. Beban dia apa? Siapa yang ada anak kecil, buat air squat sambil dukung anak kecil. Siapa ada anak sekolah, galaslah beg sekolah anak di belakang. Lepas galas di belakang, jangan lupa galas semula di hadapan. Sebab otot belakang dan otot hadapan sama imbang. Jangan asyik galas belakang saja. Tapi kalau dukung anak mesti okey. Sama dukung anak, tak nak atas bau, sambil buat air squat, anak akan seronok saya rasa macam tu. Mesti anak akan mami bila nak buat lagi. Itu pun tak perlu banyak. Itu kita perlu buat dalam seminggu hanya 2-3 kali saja resistance training. Betul. Kenapa penting resistance training ni? Resistance training adalah benda yang kita nak menggunakan otot-otot besar seperti otot paha, otot lengan. Otot-otot besar ni bila kita guna, apa yang berlaku? Dia akan menyebabkan sistem badan kita menggunakan sumber tenaga tu, dia akan ubah berbeza. Dan dia akan menyebabkan kita punya kadang insulin dalam badan kita akan lebih sensitif pada tubuh untuk dia berfungsi. Okey. Dan lepas tu apa lagi kita tambah?
kita tambah lagi satu yang kita panggil high intensity interval training. Ini yang jarang orang buat dan ini cukup penting, terutamanya kalau orang yang nak turun berat badan. High intensity interval training. Ini tambah komponen sedikit saja dalam aktiviti fizikal kita. Apa yang dia buat? Apa yang dia buatlah high intensity interval training ni? Kita buat satu benda tu lebih laju daripada sebelumnya dan dia ada beberapa cara kita buat. Semua yang kita buat mesti ikut kemampuan tahap diri kita sendiri dan jangan sesekali ikut sesiapa pun. Dan kita ikut dan HIIT ni atau HIIT ni apa yang dia buat, kita menggunakan otot kita ni dalam keadaan yang cepat pantas tapi untuk masa yang singkat. Contohnya kita berlari setempat. Berapa lama? Terpulang. Kalau belum biasa buat 5 saat pun okey dah bagi saya. Kalau dah makin okey jadikan 10 saat. Tapi sekurang-kurangnya kita nak berapa? Kita nak sekurang-kurangnya 20 saat je lari setempat. Laju. Laju ikut kemampuan. Bukan laju ikut atlet. Ingat kadang-kadang kita ni keliru antara atlet dengan orang biasa macam kita yang nak bersenaman sebagai riadah. Kita bukan atlet. Jadi kita jangan lihat apa atlet buat. Jadi kita kalau nak buat lari setempat, kita katakan 10 saat kita boleh buat, kita buat 10 saat. Kalau kita rasa 20 saat okey untuk kita boleh 20 saat. Selain berlari setempat apa? Kita boleh buat half cut ataupun kita boleh buat uppercut. Ini semua kita boleh tengok teknik dia dekat YouTube. Dan yang pentingnya lepas kita buat HIIT ni, lepas kita buat katakan 10 saat ataupun 20 saat, kita mesti berehat. Kita berehat. Jangan buat apa-apa, hanya bernafas. Sampai kita buat 20 saat, kita berhenti selama 90 saat berehat. Lepas tu kita ulang lagi 20 saat, lepas tu kita berehat 90 saat. Lepas tu kita ulang lagi 20 saat, kita berehat lagi 90 saat. Tak sampai pun 5 minit, selesai. Dan apa yang berlaku selepas selesai tu, kita akan merangsang kita punya badan untuk menggunakan lemak selama 24 jam berikutnya sebagai tenaga. Itu yang buat badan akan turun. Itu yang daripada SL jadi ke M. Dan yang best lagi Dr. Linda, dan best lagi tuan-tuan dan perempuan sekalian, HIIT ni hanya perlu dibuat 3 kali seminggu saja. Jadi dalam seminggu hanya perlu 15 minit dan setiap hari hanya 5 minit. Jadi hanya perlu 5 minit, 5 minit, 5 minit. Itu saja. Dan kalau yang betul-betul kita buat hanya 20 saat. 20 saat hanya 3 minit. Jadi maknanya dalam seminggu hanya perlu 3 minit saja selang 1 hari. 1 minit, 1 minit, 1 minit, badan turun dan makin sihat. InsyaAllah. Dr. Niza, Masya Allah, ini yang hit yang ramai yang mungkin agak keliru bagaimana untuk exercise yang betul dan kena dan bermanfaat kepada diri masing-masing tadi. Hit ni sangat diperlukan sebenarnya as anti-aging terapi dalam badan kita sebenarnya. One of the way komponen senaman yang kita selalu ada banyak komponen tapi yang hit ni sangat popular lah kita boleh kata. Bukan kata dia je penting, yang lain juga penting. Resistance training, bawa angkat berat juga penting. Tapi HIIT ni saya rasa paling mudah nak buat. Lari je setempat, duduk sengap. Lari je setempat, duduk sengap. Contoh. Dia apa-apa aktiviti yang boleh kita buat, lari sengap, lari sengap, lari sengap. Dalam bahasa utara kita sengap tu diamlah. Berehat dan stop, maksudnya stop and pause, 2 minutes pause, 2 minutes pause, macam tu mungkin yang paling mudah. So ada banyak kita boleh dapatkan di of course di YouTube dan banyak lagi kan, tapi kita nak membuka minda masyarakat kita, viewers kita mendengar dan start thinking, start buat, start tahu. The awareness is important, tahu lebih penting daripada tak tahu. Betul tak, Dr. Niza? Very good. I like that. I like your tips. Course. Okay. Dan seterusnya Dr. Niza, kita ada berbaki mungkin 5 minit yang terakhir, kita boleh entertain beberapa questions insya-Allah. Okay. 10 saat. Alright. Bila kita buat HIIT tadi tu dengan resistance training tu, antara yang bagusnya ialah
kita akan menghentakkan tulang kita. Jadi kita akan merangsang, dia apa akan berlaku, saya panggil very small micro fracture dekat tulang. No? Jadi benda ni lah akan menyebabkan tulang akan di-repair, ditambah baik, ditebalkan. Itu akan kuatkan tulang, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan minum susu untuk kuatkan tulang. Okey, ini antara benda yang kita kena tahu. So tulang akan get stronger. Jadi bila lepas senaman, kita timbang dan berat badan sebelum kita mula jadikan senaman sebagai tabiat, dan selepas jadikan senaman sebagai tabiat, selepas beberapa bulan kita timbang tidak ada perubahan berat badan. Jangan takut. Kenapa? Tuan-tuan dan puan-puan telah mengubah komposisi berat badan daripada banyak lemak tadi, sekarang ni berat. Kenapa? Kerana tulang lebih berat, kerana otot lebih tebal. Jadi jangan risau dengan jarum di penimbang. Okey? Jangan takut untuk pergi timbang. Apa yang point terakhir Dr. Niza bawakan tadi, especially kita lah Dr. Niza, kita perempuan ni nak tengok timbang sahaja, right? Ya, betul. Timbangan tu duduk dalam bilik tidur sahaja, right? Yes, kind of ada motivations to do something, tapi kita nak bantu, kita nak terangkan, kita nak jelaskan sekali lagi, apabila anda membuat sesuatu terhadap fitness and exercise ini, you cannot just measure based on your weight scale. Berat tadi, apabila lemak itu sangat ringan. Lemak, visceral fat itu apabila kita dah bakar dan membakar, dan apabila anda, poin-poin Dr. Niza bantu tadi, yang terangkan apabila anda telah dapat muscle yang tinggi, ketumpatan muscle dan tulang yang baik, memang akan berat. Kerana dia akan balance balik. Bukanlah dia berat, dia balance balik. Problemnya, kita nak dia turun. Doktor, saya masih 80 kilo, tetapi percayalah, you can see your inches loss. Itu penting. Itu maksudnya size Dr. Niza bantukan tadi. Betul tak? Daripada size yang besar, nampak inches. Not just the weight. Of course, adik-adik kita lain. Ya Allah, sangat jelas. So, ada yang berpuas hati dengan ramai yang berpuas hati Dr. Niza ni, ada yang bertanya, maybe Dr. Niza, atas faktor masa, alhamdulillah penerangan yang sangat jelas. Saya rasa semua orang yang pertanyaan Coach Mas, CM pun bertanya tadi macam mana nak mula, saya rasa dah terjawab di slide yang terakhir tadi. Anda masih boleh mulakan sesuatu, masih boleh buat sesuatu dengan cara yang kita Dr. Niza kongsikan, dan maybe kita boleh entertain beberapa soalan Dr. Niza, InsyaAllah, ya. Kita berakhir. Okey, silakan. Mungkin saya boleh baca pertama tadi. HIIT ni sesuai ke adrenal fatigue Dr. Niza? Sesuai ke tak? Adrenal fatigue ni ialah untuk memang keletihan adrenal untuk di kalangan wanita. Yang bertanya ni wanita lah. Maybe Dr. Niza boleh sedangkan input sikit. Saya rasa tak ada masalah. Dr. Niza boleh terangkan sikit. Okay, silakan Dr. Niza. Boleh, insyaAllah. Okey, dia bukan adrenal fatigue saja. Dia macam ni. Kalau kita jumpa seseorang individu tu yang dia tidak boleh bertoleransi dengan senaman. Okey. Antara isu yang kita perlu fikirkan ialah dia mungkin ada ketidakseimbangan hormon imbalance. Apabila seorang tu tidak boleh bertoleransi dengan senaman. Jadi kalau saya akan rujuk individu kepada Dr. Linda untuk dibetulkan hormon dia. Kemudian kita akan perkenalkan rejim senaman dengan komponen senaman yang sesuai dengan dia. HIIT sesuai tak? HIIT sesuai untuk semua golongan, termasuk individu yang umur 70 tahun, 80 tahun, ada apa penyakit, semua sesuai. Cumanya kita akan buat HIIT yang modified, kita panggil. Kalau orang tu ada adrenal fatigue, kita akan tengok. Ingatlah, jangan lupa, kita adalah unik. Kita akan buat personalized approach. Jadi kita akan tengok setakat mana tahap kemampuan dia untuk bertoleransi dengan senaman, tahap mana dia puan boleh bertoleransi dengan HIIT. Apa kita buat? Kita akan buat modified HIIT, kita panggil. Modified HIIT yang mana sesuai untuk puan. Sebab ada juga orang yang umur 75-76 tahun yang terbaru ada seorang pesakit ni dah 9 tahun atas kursi roda dengan CBD. Sekarang alhamdulillah dah tak pakai CBD, dah mula berjalan menggunakan tongkat. Dan ada juga orang yang umurnya 70 lebih yang solat atas kerusi, ya. Doakan juga supaya saya berjaya buatkan dia boleh solat tanpa perlu kerusi. Masya-Allah. Jadi kalau ada apa-apa hormon imbalance, jangan risau.
Itu yang kita panggil latar belakang kesihatan. Nanti kita akan modifykan ikut keunikan individu tu. Senaman memang boleh senaman. Betul? Ya. Ya, saya rasa saya setuju dengan Dr. Niza sebab adrenal fatigue ni memang tak menunjukkan kita tu keletihan sepanjang hari. Of course selalunya dia ada timing dia. Masa yang selalu wanita letih ni agak awal di awal hari. So, awal waktu pagi, Jadi kita boleh macam Dr. Niza terangkan tadi sepanjang masa boleh senaman. Tak ada spesifik masa untuk senaman, ya. Dan tips-tips yang diberikan tadi iaitu berjalan cepat, pantas daripada parking kereta, semua itu boleh dibuat. So kita tidak, dan of course saya setuju dengan modified fit sekiranya anda ada masalah hormonal imbalance yang lebih serius dan memerlukan bantuan daripada kami. Betul. Alright, so maybe ada soalan lagi, saya cuba bantu sekejap, tengok Satna. Jenis-jenis, ada yang komen, of course good sharing, Dr. Niza, of course, Dr. Linda terima kasih katanya. Ada yang dah komen nak e-book, of course, dia cuba bantu. Dan ada lagi yang mahu kata same weight tapi different shirt size. Ya, sungguh betul kita dah kongsikan tadi. Itu memang kita measure lah, dengan lost inches tu lebih baik sebenarnya, ya, daripada kita just measure on the scales. Alright, so senaman ni sebenarnya kalau tengok Dr. Niza sendiri, yes, ramai yang berterima kasih kepada Dr. Niza, memang awet muda rasanya. Contoh di depan kita ni sendiri. Doktor yang sebab tu saya kena panggil dia young and energetic. You know what I mean? He's 5 series already, tetapi sangat berkarisma, berenergetik, sangat orang kata passions in life untuk berkongsi kepada ramai lagi yang mendapat manfaat. Dan yang topik awet muda tu saya perlu kupas sedikit. Ada ramai kata nak ibu. Dan awet muda ni juga sebenarnya itu bukan setakat muda, saya tambah sikitlah point Dr. Niza, ya, di baki-baki masa yang terakhir. Saya faham di utara tanah air mungkin kami di Selangor ni tak boleh solat Jumaat lagi Dr. Niza. Kami masih red zone, kami masih tak dibuka lagi masjid-masjid, tapi di utara tempat Dr. Niza dah boleh kan, memang boleh kan, tak ada masalah di Kedah, di Kulim. Jadi kita tak nak mengambil masa yang agak lama pada mereka-mereka mahu menunaikan solat Jumaat, tetapi apa yang saya suka kupas ataupun tambah sedikit point iaitu awet muda tadi. Sebenarnya exercise yang kita buat apa cara sekalipun yang Dr. Niza terangkan tadi, dia memang salah satu kan yang kita tahulah happy hormone lah, banyak faktor-faktor manfaat yang tadi. Satu yang mungkin saya suka kupas iaitu anda juga boleh baca ataupun tengok di YouTube ataupun di website juga nanti kan. Ia juga meningkatkan kadar brain derived neurotrophic factor ataupun kita panggil BDNF. Ya, saya tak ada slide di sini, saya just come from my mind je. Saya kata saya perlu sedikitlah kupas sikit. Nama dia BDNF. Apa itu BDNF ni? Dia macam protein dalam badan kan, dia bagus untuk menyambungkan balik sinap otot-otot neuron-neuron kita yang berfikir itu. Dengan itu sinap tu bekerja dengan lebih baik dan lebih functionnya yang lebih aktif maksudnya. Dengan ini dia memberikan mood yang baik, learning dan memory. Learning pembelajaran, maksudnya bila usia meningkat pun masih boleh belajar. Sesungguhnya kita semua masih belajar kan. Dan memory, 3 ya, learning, memory dan higher thinking. Walaupun di usia Dr. Niza 50, kita masih memerlukan higher thinking untuk memberikan melihat pesakit contohnya. Kita tak nak, walaupun kita sebagai doktor saja, bukan sebagai doktor saja, yang duduk di rumah pun perlu membuat thinking yang baik. Kita panggil untuk troubleshoot, untuk membuat banyak penyelesaian untuk di rumah juga. So saya rasa ini sangat penting, Dan of course sesungguhnya ini dekat awet muda lah, ya. Apabila BDNF ni boleh dinaikkan tahap levelnya BDNF ni, anda akan mendapat awet muda yang sangat bagaimana doktor kita, speaker kita yang speaker kita pada hari ini. Masya Allah Dr. Niza. Ramai yang berterima kasih sebenarnya Dr. Niza. Kita dah bersiaran hampir 1 jam. Nampak macam tak cukup saja. Tapi macam saya kata Dr. Niza,
cukuplah dulu untuk kali ini. Kita insya-Allah kita akan berkongsi lagi pada siri-siri akan datang tahun depan insya-Allah. Sekiranya ada permintaan, saya akan panggil Dr. Niza, saya akan jemput Dr. Niza sekali lagi untuk kita berkongsi dengan topik-topik yang lebih menarik. Insya-Allah Dr. Niza bersedia ya? Boleh ya? Insya-Allah. Anytime kita boleh buat insya-Allah ya. Memang masa kami agak bilah cemburu dengan hujung-hujung tahun ini, tapi saya sangat berterima kasih kepada Dr. Niza yang masih lagi sanggup meluangkan masa 1 jam bersama kita. Ada lagi ya, sebab kejap lagi ada lagi yang komen supaya saya tak tertinggal. Okey, last sekali mohon komen ibu. Kita akan cuba hari ini saya bercuti sebenarnya. Memang kami memang cuti umum ya. Klinik saya pun tutup. Dr. Niza buka ke tutup, Dr. Niza? Memang tutup. Saya punya yang satu buka. Oh, of course. Sajalah dalam public holiday ni kita bertanya. Maksud saya, sesiapa yang perlukan ibu tu mungkin tim admin saya akan cuba meraihkan anda, entertain anda dalam paling-paling Sabtu atau Ahad. Ya, setelah Dr. Niza berikan kopi ibu beliau. Dengan ini, Masya Allah Dr. Niza, ada tak kata-kata terakhir untuk mereka yang menonton? Viewers yang menonton, silakan Dr. Niza, silakan. Okey, terakhir saya satu lagi untuk nak awet muda macam Dr. Linda bagi tahu tadi tu. Okey. Ada tambahan. Salah satu lagi yang kita nak awet muda ialah kita pastikan kita dapat tidur yang kualiti. Masya Allah. Right, dapatkan tidur yang kualiti. Kerana tidur yang kualiti ni waktu tidur Allah bagi kita peluang tidur ni adalah untuk kita berehat. Waktu kita physically tidur, rehat tu sebenarnya tubuh kita terutamanya dalam otak kita tu yang dia ada satu sistem dia panggil glymphatic system, dia adalah kita punya majlis perbandaran yang pungut sampah, dia ada IWK otak kita untuk buang segala waste yang kita hidup pada siang hari tu. Bila benda ni dapat dibersihkan, maka kita akan dapat mineral lebih tajam. Jadi yang penting adalah tidur yang kualiti. Macam mana nak tidur yang berkualiti? Kadang-kadang kita boleh tanya seseorang tu yang ada masalah tidur, tahu Dr. Linda, bila dia ada masalah tidur kan. Kadang saya mungkin boleh tanya dia, are you fit enough to sleep? Soalan cukup emas. Yes, are you fit enough to sleep? Bila you tidak ada fitness, because you tidak ada aktiviti fizikal yang betul, tiada senaman yang betul, bila you are not fit, your body, actually you are not fit to sleep. Sebab tu seorang ada masalah tidur. How to be fit enough to sleep? Start buat senaman. Yang mudah tadi, FITT. InsyaAllah bila start buat senaman, kita akan dapat quality sleep, kita akan mudah tertidur dan kita akan dapat masa tidur tu lebih lama dan apabila lama, kita akan dapat fasa-fasa tidur yang lebih berkualiti. InsyaAllah. Dan daripada situ, kesihatan kita akan lebih baik, lebih awet muda, risiko penyakit akan lebih kurang. Jadi itu saya daripada saya, Dr. Linda. Ya Allah. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf. Yang terbaik sesungguhnya daripada Allah Ta'ala. Yang buruk dan lemah tu adalah yang buruk tu adalah kelemahan saya sendiri. Jadi saya mohon ampun dan maaf. Hingga kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Dr. Niza sekali lagi. Mungkin Dr. Niza boleh stop sharing the slides. Kita nak just berikan kata-kata terakhir already. Kita nak say bye-bye already untuk tahun ini. Alhamdulillah. Saya ramai yang memberi thumbs up, ramai yang memberi thank you. Great sharing Dr. Niza. Itulah dia kita kata semoga perkongsian kita sedikit ini membuka hati tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar, yang supaya kita juga ke arah cuba sedikit sedaya upaya kita untuk bersenam insya-Allah ya. Sesungguhnya sekali lagi senaman itu sesungguhnya penawar penyakit insya-Allah. Alhamdulillah. Dengan ini saya pun juga bagi pihak yang menjemput Dr. Niza, terima kasih sekali lagi. Sesungguhnya kita juga mengucapkan terima kasih, juta-juta terima kasih, dan kami dengan ini sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah.